Dia ada seminggu ada program Malidu Rasul kat sana. Di Kerala. Kerala ni tempat orang ikut mazhab Syafi'i . Di India ni semua mazhab Hanafi kalau orang Islam. Di Kerala hanya Kerala saja orang mazhab Imam Syafi'i. Sana sahabat-sahabat Nabi semua ramai sana. Kebetulan ada program sampai semalam, alhamdulillah. Kalau sampai hari ni pakai tak ada majlis macam ni. Jadi gambarkanlah. Jadi detik kewafatan detik kelahiran Nabi SAW ni dia sangat banyak cerita dia. Kemudian kita akan masukkan beberapa keistimewaan Nabi SAW yang tak sama dengan kita manusia biasalah. Jadi hanya untuk bulan ini sahajalah, berbetulan dengan masih dalam bulan Rabiul Awal. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, jadi setiap Nabi ni, start daripada Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni kira Rasul lah. Dengan makna kata lepas Nabi Isa, antara Nabi Muhammad ni masih ada Nabi yang diturunkan. Cuma bukan Rasul tetapi Nabi lah. Jadi kita kena faham lah. Di antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad dalam 600 tahun tak ada Rasul, tapi Nabi masih ada. Nabi masih ada semua. Bila kata Nabi masih ada ni tak wajib untuk menyampaikan dakwah lah. Sebab tu bukan kerja Nabi. Maknanya tak wajib menyampaikan dakwah. Kalau disampaikan dakwah tak ada masalah. Cuma diri dia tu tak diwajibkan atas dia untuk menyampaikan dakwah. Jadi makna kata di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu yang tak ada tu tak ada Rasul. Bukan tak ada Nabi lah. Nabi tetap ada. Dan banyak kita sebutkan ada sebahagian Nabi. Antara Nabi Khalid bin Sinan, antara Nabi Shu'aib nama dia. Bukan Nabi Shu'aib yang terkenal dalam 20 Nabi tu bukan. Ini Nabi Shu'aib yang lain pula. Jadi ada beberapa Nabi yang diturunkan, cuma tak wajib atas mereka ni menyampaikan dakwah. Start daripada Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, semua Nabi ni tahu ada seorang Nabi nama dia Nabi Ahmad akan lahir pada akhir zaman. Sebab nama Ahmad ni ialah seorang Nabi dan Rasul yang diketahui oleh para Nabi dan Rasul sebelum-sebelum ni. Bila mai umat Nabi Muhammad, kita hanya kenal nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Tapi sebelum-sebelum ni kerajaan langit, para jin, para malaikat, Nabi Adam, Nabi Idris, semua Nabi-Nabi dia panggil Nabi kita Nabi Ahmad. Nama Nabi Ahmad. Antaranya waktu Nabi Adam lahir. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam lahir tu dia buka mata, dia tengok ada dua patah perkataan di depan dia. Iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bila dia tengok macam tu, dia tertik dalam diri dia, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tahu dah tu Tuhan Allah. Tapi mai yang kedua pula Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad ni? Mula-mula dia tak tahu. Okey. Berhenti sekat tu dulu. Bila ada perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang tanya soalan, Ustaz, bolehkah letak kalimah Allah dengan kalimah Muhammad dekat-dekat tepi-tepi? Orang tanya soalan. Kalau letak Allah di atas belah kanan, Muhammad atas belah kiri, macam kita duduk letak di masjid di rumah-rumah lah. Kenapa meletakkan Muhammad setara dengan Allah? Adakah Muhammad itu Tuhan? Orang tanya. Orang tanya. Adakah hampa nak mengagungkan Muhammad tu dengan letak Muhammad tu sebagai Tuhan? Kerana menyamatarafkan kedudukan Allah dan Muhammad. Tu dia tanya soalan. Jawab je mana? Jawapan dia, tak ada seorang pun daripada kalangan kita beriktikad Muhammad itu Tuhan. Tu yang pertama. Adakah semata-mata meletakkan kalimah Allah dengan Muhammad tu setaraf itu menyamakan? Bukan. Kerana kita meletakkan bukan niat untuk menyamatarafkan, tetapi kita ikut sunnah Nabi dan sunnatullah. Kalau orang kata mana boleh letak gambar Muhammad tu sama taraf dengan gambar Allah. Kerana apa? Kerana nak memuliakan Allah, Muhammad kena bawa sikit orang kata lagu tu. Kalau kita buat lagu tu, kita kata hang yang menyalahi sunnah dan sunnatullah. Sebab apa? Nabi Adam lahir, dia tengok depan dia, la ilaha illallah belah kanan, Muhammad Rasulullah belah kiri. Sama, tak ada bawah, tak ada atas. Makna kata sunnatullah pun dia menyamakan Allah dan Rasul itu tak satu line sama.
Tapi taklah mengangkat darjat Muhammad sebagai Tuhan macam orang Kristian mengangkat Isa itu sebagai Tuhan. Ataupun mak Nabi Isa dia pun mengangkat dia sebagai Tuhan, yang panggil Trinity kan. Dia kata Tuhan tu ada, tapi Tuhan ada anak, Tuhan ada bini. Payah belaka. Nah. Baik. Tu nak kata keistimewaan Nabi SAW. Lahir Nabi Adam, depan dia ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, Nabi Adam bila makan buah kuldi dengan Siti Hawa, diminta untuk turun ke dunia, bertaubat selama 50 tahun. Tuhan tak ampunkan taubat mereka. Bila Nabi Adam sebut nama Muhammad, dia bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan yang ada pada Muhammad Rasulullah yang aku mula-mula tengok waktu aku diciptakan, maka kau ampunilah dosa aku. Bila Allah Ta'ala dengar dia bertawasul dengan nama Muhammad, terus Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Allah Ta'ala mempertemukan mereka berdua itu di mana? Di Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Allah Ta'ala tanya Nabi Adam, wahai Adam, hang tahu mana nama Muhammad? Macam mana hang boleh sebut nama Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, waktu aku dilahirkan, yang duduk depan mata aku ni kalimah la ilaha illallah, belah kiri Muhammad Rasulullah. Dan aku tahu kau takkan letak nama seseorang yang tidaklah kau paling kasihi melainkan dia, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Adam nak kahwin. Kita semua kahwin dah, alhamdulillah. Kahwin dah. Tak lagi akan kahwin insya-Allah. Yang mana akan kahwin, kita mazhab kita, akidah kita kena ada tok kadi, kena ada saksi kan? Kena cukup syarat. Dan kita wajib kena ada mahar. Mahar kita wajib lah, tak kira lah berapa pun. Nabi Adam pun zaman dia pensyariatan nak kahwin kena ada mahar. Apa mahar Nabi Adam? 20 ringgit ke? 3 kupang ke? Mahar Nabi Adam ialah berselawat pada Nabi SAW sebanyak 22 kali. Nak kata Nabi Muhammad ni, dia punya kehebatan, ketinggian, keistimewaan start Nabi Adam lagi. Dah sebut nama Nabi Muhammad, cuma tak keluar lagi start Nabi Adam. Jadi Nabi Adam nak kahwin dengan Sayyidatina Hawa. Nak kahwin tu, mahar dia kena selawat pada Nabi Muhammad SAW. Ini baru cerita Nabi Adam. Setiap Nabi ni dia ada peristiwa dia dengan Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad tak keluar lagi. Tu hebat. Antaranya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Taurat bukan bahasa Arab, Injil bukan bahasa Arab, Zabur bukan bahasa Arab. Hanya Al-Quran bahasa Arab. Yakni bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa Arab, bahasa syurga. Bahasa Arab, bahasa ibadah. Yang istimewanya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua kitab ini bermula dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab. Kerana nak mulia Nabi Muhammad bangsa Arab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil semua mula dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab. Walaupun isi dalam Taurat, isi dalam Zabur, isi dalam Injil semua bukan bahasa Arab. Nak kata nak mulia Nabi Muhammad, kok Arab. Itu dulu. Okey. Kemudian itu tadi habis cerita Nabi Adam, habis cerita mengenai kitab-kitab Taurat semua. Antara peristiwa lagi yang berkaitan dengan Nabi Musa. Pernah dengar Nabi Musa? Nabi Musa ni antara peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa, dia membina satu bahtera yang sangat besar. Bahtera yang digunakan untuk menyelamatkan umat Islam dalam banjir besar di mana? Di Mesir. Waktu itu kerajaan Nabi Musa dengan raja apa? Raja Fir'aun. Fir'aun ni bukan nama bagi raja. Fir'aun ialah jawatan bagi raja. Yakni Fir'aun itu kita letak ialah Perdana Menteri. Tu bukan nama dia. Setiap Fir'aun ada nama. Kita kena ingat. Jadi Fir'aun Nabi Musa ada nama dia. Fir'aun lepas tu ada nama dia. Fir'aun sebelum tu ada nama dia. Dengan makna kata Fir'aun tu sendiri bukan nama bagi raja. Fir'aun itu ialah jawatan dan gelaran bagi seseorang yang memimpin masyarakat zaman dia. Jadi Fir'aun zaman Nabi Musa ada nama dia lah. Cuma bila kita sebut nama Fir'aun, semua tahulah Fir'aun zaman Nabi Musa. Sebab Fir'aun zaman Nabi Musa dia sangat hebat. Sebab dia mengaku Tuhan. Tu hebat dia. Fir'aun zaman dia tak berani mengaku Tuhan. Dia pun cuma mensyirikkan Tuhan.
Tak sahabat-sahabat dan umat Nabi Nuh tanya, wahai Nuh, siapa nama Muhammad yang tertulis di antara kepingan papan yang dok buat tu? Sebab lain semua nama-nama Tuhan. Maka dia kata, inilah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang akan turun nanti. Dan dialah seafdal makhluk. Nak kata umat Nabi Nuh pun tahu Nabi Muhammad nak keluar tak lama. Nabi Musa pula Fir'aun pun cerita yang sama dikisahkan pasal Nabi Muhammad SAW. Macam-macam peristiwa yang berlaku sewaktu dia membelahkan sungai Nil. Sungai ni antara sungai Malanihayah lah. Sungai ni duduk di mana? Di Mesir. Jadi dalam riwayat hadis, antara sungai yang tidak ada penghujungnya, yang akhirnya berada di syurga, bersambung dengan syurga, sungai Nil nama dia. Sungai ni zaman Nabi Musa dia buat berapa? Ada 12 pembahagian. Dan dibuka lautan sehingga menenggelamkan Fir'aun. Semua Nabi ada cerita mengenai Nabi Muhammad SAW. Cuma ada cerita pada bangsa Israel. Ni saya nak cerita sebelum masuk Nabi nak lahir tu macam mana. Dalam kitab Qasa'is Kubra, Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti yang tadi antara ulama yang sangat hebat lah pada mazhab Imam Syafi'i. Meninggal tahun 911 Hijrah. Lama lah. Dalam cerita kitab dia sebut, ada seorang pemuda yang banyak buat maksiat. Hisap minum arak. Tak sebut hisap rokok tadi. Salah sebut tanaman tak ada rokok. Minum arak, mencuri, membunuh, semua dosa dia buat. Pemuda ni pada zaman Bani Israel. Akhirnya ditakdirkan mati. Bila mati pemuda ni, orang kampung tak mau uruskan jenazah dia. Sebab dia tahu ni orang maksiat, orang banyak buat dosa. Semua pakai tak mau urus jenazah dia. Dan pada waktu tu ada seorang Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Allah Ta'ala ilhamkan pada Nabi ni untuk pi urus jenazah dia. Dan Nabi ni tak tahu siapa. Dia pi masuk ke rumah, tengok ada seorang lelaki dah meninggal dunia, yang mana tengok-tengok muka, lah dia ni. Rupanya dia ni memang kaki apa? Kaki hisap minum arak. Kaki mencuri. Kaki botol. Bunuh orang, macam-macam nak buat. Nabi pun kata pada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa kena uruskan jenazah dia? Tetapi dia ni ahli maksiat, banyak buat maksiat, buat dosa. Kemudian Allah Ta'ala cerita bagi ilham pada Nabi ni. Dia kata, wahai Nabi, dia ini ahli syurga. Macam mana pula ahli syurga? Buat dosa, buat maksiat, semua tak mau duduk dengan dia bila dia mati meninggal dunia. Cerita dia Allah Ta'ala bagi ilham pada Nabi ni, cerita, wahai Nabi Fulan bin Fulan, dia ni memang kaki maksiat, dia ni memang banyak buat dosa. Tapi setiap kali dia balik rumah dia akan buka kitab Taurat. Sebab Nabi ni pada zaman digunakan kitab Taurat. Setiap kali dia buka kitab Taurat, dia baca kitab Taurat, jumpa perkataan tulis nama Nabi Ahmad. Setiap kali dia jumpa perkataan nama Nabi Ahmad, dia ambil, dia kucuk kat mulut, tak atas dua kening. Dan dia niat, mudah-mudahan aku diampunkan dosa aku dan aku boleh duduk bersama dengan Nabi Ahmad. Setiap kali buka Taurat lagu tu. Akhirnya dia mati walaupun dalam keadaan buat maksiat, dalam keadaan dosa besar. Allah Ta'ala angkat darjat dia daripada masuk neraka, masuk ke dalam syurga. Kerana berkat apa? Memuliakan Nabi Ahmad SAW. Bila cerita kat Nabi tu, dengar lagu tu, Nabi tu terus menguruskan jenazah dia dan kuburkan dan tanamkan jenazah dia ke dalam perkuburan Islam. Cerita ni Nabi tak lahir lagi, tapi Nabi Muhammad dah bagi syafaat pada orang yang tak berada pada zaman Nabi lagi. Makna kata, syafaat Nabi ni bukan masa Nabi hidup dan lepas Nabi lahir. Nabi dah bagi syafaat sebelum Nabi lahir lagi dah ada syafaat. Syafaat kat Nabi Adam, syafaat dekat Nabi Nuh, syafaat dekat semua orang-orang yang lain. Nak kata hebatlah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syariat pemuda yang buat maksiat tu tak wajib pun pada dia untuk mengkucuk pun kalau setiap kali jumpa dalam Taurat nama Nabi Ahmad. Syariat dia tak wajib pun, tapi dia buat juga lagu tu, Allah Ta'ala angkat darjah dia masuk ke syurga. Kita tak pernah minta jadi umat Nabi Muhammad dan disyariatkan untuk berselawat pada Nabi Muhammad SAW, disyariatkan untuk ikut syariat Nabi Muhammad. Bila jumpa perkataan Muhammad, bila jumpa perkataan Ahmad, bila dengar nama Nabi Muhammad, tak selawat. Nampak tak beza kita?
Kawan tu zaman Bani Israel. Tak disyariatkan pula untuk selawat pada Nabi. Kitab Taurat pula tu. Tapi bila sebut nama Ahmad, jumpa perkataan Ahmad, dia kucuk, dia sayang, Allah Ta'ala akan rajanya masuk ke syurga. Kita yang disyariatkan, tak minta jadi umat Nabi Muhammad, tapi kita dilahirkan, buka-buka mata lah, aku ni umat Nabi Muhammad. Setara tu Allah Ta'ala bagi keistimewaan, kita pun tak mau berselawat pada Nabi SAW. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbanyakkan kita untuk berselawatlah pada Nabi SAW. Kemudian 50 hari sebelum Nabi SAW nak lahir, tu cerita lama tu, ni cerita dekat-dekat nak lahir pula. 50 hari sebelum Nabi nak lahir, dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqi Ta'rif Al-Mustafa, karangan Qadhi Iyad, ulama yang terkenal di Morocco, mazhab Maliki lah. Cuma kitab dia ni jadikan sandaran utama dalam kitab sirah. Dia cerita dalam kitab dia 50 hari sebelum Nabi nak lahir, waktu itulah tentera Abrahah mai serang Mekah. Raja Abrahah daripada Yaman. Waktu tu dia tengok macam mana? Dia kata, pasal apa orang ramai sangat pergi ke Mekah, pergi tawaf di Kaabah. Belum Nabi lahir pun orang dah pergi tawaf dah di Kaabah. Memang amalan adat orang zaman dulu. Akan tawaf di Kaabah. Nak kata dengki iri hati Raja Abrahah ni, dia buatlah satu bentuk kotak yang besar. Duduk di Yaman, Sana'a, ibu negara Yaman. Dia buat cantik. Orang tak pergi juga. Orang nak pergi Mekah. Last sekali dia punya iri hati dengki dia, dia ambil tentera bergajah semua daripada Yaman pergi ke Mekah, nak pergi serang Mekah, nak hancurkan Kaabah. Dan kita pernah mengaji dah sebelum ni kan. Waktu dia duduk naik gajah yang ditunggangi oleh Raja Abrahah. Nama dia apa? Nama dia Mahmud. Nah, dalam kitab sebut gajah yang dinaiki oleh Raja Abrahah nak pergi serang Mekah, nak pergi serang Kaabah, nama dia Mahmud. Bukan nama orang nah. Satgi orang nama Mahmud lah, hang gajah, bukan lagu tu. Nah, cuma gajah zaman Raja Abrahah tu nama dia Mahmud. Bila sampai sana, tak dan kata nak serang. Depa jumpa Abdul Muttalib. Tanya Abdul Muttalib, masyarakat pada waktu tu takut. Dia kata, Abdul Muttalib, hang tak takut ke Kaabah nak kena hancur oleh Raja Abrahah? Bukan main dengan zirapah, bukan main atas kambing, bukan main atas lembu, main atas gajah. Gajah ni kira besar, sekali sepok hancur. Kata Abdul Muttalib, dia kata macam mana? Aku takut sekiranya mereka menghancurkan dan membunuh unta-unta yang aku ternak. Tapi aku tak takut langsung kalau dia pergi nak hancurkan Kaabah. Kerana aku tahu Kaabah ada Tuhan yang jaga dia. Tu kata-kata Abdul Muttalib. Ni Nabi tak lahir lagi ni. Abdul Muttalib beriman dengan Tuhan. Tapi tak masuklah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sebab dia meninggal sebelum Nabi Muhammad. Dia kata apa? Aku tak takut langsung kalau nak pergi serang Kaabah. Yang aku takut binatang aku mati. Sebab aku tak boleh jaga. Kerana Kaabah ada Tuhan yang akan jaga dia. Sampai Abrahah tak dan pun nak pergi hancurkan Kaabah. Mai burung apa? Mai burung ababil. Mai burung ababil bawa setiap paruh burung ababil ni kerikil-kerikil batu kecil ya daripada api neraka. Hancur habis semua tentera Abrahah mati. Nak kata apa? Nak memuliakan Nabi SAW 50 hari sebelum lahir ni. Peristiwa ni. Sebab tu orang kata Nabi lahir tahun gajah. Kerana Nabi lahir 50 hari sebelum peristiwa Raja Abrahah tu. Kemudian datanglah detik-detik kelahiran Nabi SAW. Waktu mula-mula Sayyidatina Aminah, ibu Nabi, nak melahirkan Nabi, mai bulan yang pertama mengandung. Mai bulan pertama mengandung, Siti Aminah tak rasa sakit langsung. Orang mula-mula bersalin ni, mengandung ni kadang dengan muntah, kadang dengan tak boleh macam-macam. Tapi Siti Aminah bila tahu pada bulan yang pertama mengandungkan Nabi Muhammad SAW, tak rasa sakit langsung. Bahkan setiap bulan dan disebutkan setiap hari terakhir sebelum melahirkan Nabi, dia bermimpi dengan para Nabi. Masya Allah, hebat. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan yang ke-9 sebelum nak melahirkan Nabi Muhammad SAW, tak rasa sakit langsung. Disebutkan pada 1 Rabiul Awal, bulan yang ke-9 sebelum Nabi nak dilahirkan,
1 Rabiul Awal, pada waktu tu Allah Ta'ala datangkan mimpi pada Siti Aminah. Dalam mimpi tu disebutkan Allah Ta'ala limpahkan kedamaian dan ketenangan pada hati Siti Aminah. Rasa tenang, rasa suka, tak rasa sakit langsung. Yang ni waktu 1 Rabiul Awal, pada tahun gajah, sebelum nak lahirkan Nabi SAW. Kemudian pada malam yang kedua pula, Rabiul Awal, mai mimpi Siti Aminah. Dalam mimpi tu kata, wahai Aminah, hang jangan rasa resah, jangan rasa takut, akan keluar daripada sulbi kamu ini seorang Nabi akhir zaman. Lagilah bertambah suka Siti Aminah. Macam-macam lah. Malam yang ketiga, malam keempat, malam kelima, sampai malam yang ke-12 Rabiul Awal, sebelum Nabi SAW nak dilahirkan. Pada waktu itu, Siti Aminah ditemani oleh 4 orang tokoh wanita. 4 orang inilah wanita yang paling afdal dalam sejarah zaman sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Yang pertama disebutkan adalah Sayyidatina Hawa, isteri Nabi Adam, turun mai, duduk di tepi Sayyidatina Aminah. Yang kedua lepas Siti Hawa ialah isteri Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Siti Hajar. Mai turun pi teman Siti Aminah. Ni pekak gembira belakang sebab Nabi Muhammad nak lahir. Sebab lahir Nabi Muhammad bukan macam orang biasa lahir, bukan macam Nabi lahir, bukan macam Rasul lahir. Daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dialah orang pertama dan paling afdal nak lahir. Sebab tu pakat turun belakang. Siti Hawa turun macam mana? Itu urusan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Mungkin rohnya turun. Turun Siti Hawa, turun isteri Nabi Ibrahim, turun Sayyidatina Asiyah. Siapa Sayyidatina Asiyah ni? Dia tu Fir'aun. Bini isteri Fir'aun. Sayyidatina Asiyah, isteri Fir'aun pun mai turun sekali. Yang terakhir ialah siapa? Sayyidatina Maryam, mak kepada Nabi Isa, turun juga. Maka mereka ni melingkungi Siti Aminah, pegang Siti Aminah, kerana masing-masing nak sambut Nabi SAW lahir pada awal pagi sebelum subuh 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah. Disebutkan sewaktu nak lahir ni, hampir-hampir nak lahir, dalam keadaan tak sakit langsung, tengah terang nak keluar Nabi SAW. Pada waktu tu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, yang mana asalnya keadaan rumah zaman dulu bukan lampu macam kita, lampu minyak. Tapi waktu tu terang tak terang, pancaran terang itu sampai ke Syam, sampai ke Syria. Dalam kitab buat perbandingan, daripada Mekah nak ke Syria 15 hari 15 malam perjalanan jauh. Nak kata cerah dia tu 15 hari 15 malam perjalanan mengelilingi Mekah tu semua cerah. Nabi nak lahir, cerah dia macam waktu pagi. Tapi yang ni bukan waktu pagi. Tapi ini disebutkan pada waktu sebelum subuh. Pada waktu sebelum subuh. Di sebelum Nabi SAW disebutkan nak lahirnya Nabi kita Muhammad SAW bukan pada jalan yang biasa. Wanita kalau melahirkan anak, maka pada jalan yang biasa kita tahulah, yang bukan kena bedah, yang bukan kena belah, keluar pada jalan biasa. Nabi Muhammad lahir bukan jalan biasa. Kita sebut Nabi Muhammad lahir dibukakan di antara faraj dan pusat wanita. Di tengah-tengah antara faraj dan pusat, disitulah lahirnya Nabi SAW. Nabi lahir pun bukan daripada jalan yang biasa. Dibukakan belahan dan lubang di antara faraj dan pusat wanita. Ibu Nabi SAW pada waktu terbuka dan lahir Nabi SAW. Bila keluar Nabi Muhammad SAW, dalam kitab sebut wulida makhtunan. Pertama Nabi keluar dalam keadaan sudah berkhitan. Malaikat Jibril yang mengkhatankan Nabi. Nabi lahir, tali pusat dah terputus dengan sendiri. Hebat Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad lahir terus menghadap kilat dan bertakbir Allahu Akbar dan mensyahadahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirnya Nabi Muhammad SAW, lahir tak keluar walaupun satu titis darah. Tak ada darah keluar Nabi SAW. Nak kata mulianya Nabi Muhammad, keluar macam tu, satu titis darah pun tak ada. Nak kata mulianya Nabi SAW. Lahir pada awal pagi sebelum subuh 12 Rabiul Awal.
Bila lahir Nabi SAW, semua bakal gembira. Sayyidatina Aminah, Abdul Muttalib, Abi Thalib, semua ahli keluarga, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab pada waktu tu, dia tahu anak menakan dia lahir, daripada rumah lari terus mai tengok Nabi SAW. Punya gembira, anak menakan lahir. Sampai-sampaikan dia kata, sebab anak menakan aku lahir, aku merdekakan salah seorang hamba aku. Pi merdeka tu gembira Nabi Muhammad lahir. Dan kita tahu, walaupun lepas pada tu Abu Lahab lah orang pertama yang menentang Nabi, tapi dalam kitab hadis sahih sebutkan macam mana? Setiap hari Isnin, azab yang diberikan pada Abu Lahab akan diringankan. Kerana apa? Berkat gembira kelahiran Nabi SAW. Orang kafir, orang musyrikin, orang yang Allah Ta'ala terang-terang sebut ahli neraka dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Al-Quran dah sebut nama Abu Lahab waktu Abu Lahab masih hidup. Ayat tu keluar, Abu Lahab masih hidup. Dan Abu Lahab tahu dia tu ahli neraka masa dia masih hidup. Walaupun macam tu, tiap kali hari Isnin akan diringankan azab. Sebab apa? Gembira dengan Nabi SAW lahir. Kita mai 12 Rabiul Awal, buka-buka mata pukul 10 pagi, subuh tak mayang. Semayang duha, berkunut. Tak rasa apa, rasa stres. Pekiak duit, pekiak kerja. Malaysia ni alhamdulillah kira cuti umum 12 Rabiul Awal. Kita cuti nak buat apa? Pi kedai mall, pi buat benda merapu. Sedangkan alhamdulillah ada rezeki 12 Rabiul Awal tu kira cuti alhamdulillah. Sedangkan waktu 12 Rabiul Awal, waktu yang mustajab doa. Waktu yang kita kena baca Quran, kita kalau boleh macam-macam lah kita buat nak mengembirakan hati Nabi SAW. Orang kafir sambut hari lahir birthday Nabi pun diringankan azab. Apatah lagi orang Islam mukmin sambut happy birthday to you Nabi SAW. Kita sambut hari lahir anak kita, beli mainan mahal. Kek tu, kalau tok kita umur 80 tahun, 80 tahun sambut hari lahir dia, 80 lilin pacak. 80 lilin. Tak tahu nak embui. Tok pergi embui sampai jatuh gigi palsu. 80. Contohlah. Tapi bila main Nabi Muhammad macam tak ada apa pula dah. Itulah yang membezakan kita, orang yang betul-betul ada mahabbah, kasih sayang pada Nabi SAW, dengan orang yang tak ada kecintaan pada Nabi SAW. Sayyidina Umar beritahu kat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku sayang hang melebihi anak aku, melebihi keluarga aku dan ibu bapa aku. Tapi nombor 2, aku sayang diri aku, lepas tu aku sayang hang. Apa kata Nabi Muhammad? Umar, iman hang tak sempurna lagi. Hang kena cinta aku lebih pada diri hang, dan akulah paling tinggi. Nabi Muhammad beritahu. Kenapa? Laula Muhammad, kalau tidak Muhammad, Allah Ta'ala takkan cerita dunia ni, takkan cipta dunia ni. Laula Muhammad, kalau bukan Nabi Muhammad SAW, Tuhan takkan cerita, takkan cipta alam ni. Takkan cipta Nabi Adam, takkan cipta kita. Semua ni di dunia ni Allah Ta'ala buat kerana nak menggembirakan Nabi Muhammad, kerana nak mengangkat darjat Nabi Muhammad SAW. Kita bila mai 12 Rabiul Awal, bila nak buat sambutan Maulidur Rasul, mula orang nak kata tak boleh, Nabi tak buat. Kita tahu mana Nabi tak sambut hari lahir dia? Orang beritahu kat kita. Sebab apa sungguh sangat taksub duk sambut hari lahir Nabi Maulidur Rasul ni? Nabi tak pernah buat. Kita kata tunggu Ustaz, tahu mana Nabi tak buat? Tahu mana Nabi SAW tak sambut hari lahir dia? Sedangkan menyambut Maulidur Rasul SAW ni bukan setakat sunnah dah. Sunnah fi'liyah. Sunnah yang diperbuat oleh Nabi SAW sendiri. Dalil pertama dalam kitab Sahih Muslim. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lebih kurang macam itulah, limadha anta sumta, kenapa kamu puasa fi yaumil itsnin, pada hari Isnin? Apa jawab Nabi? Nabi jawab, fiha wulidtu wa fiha unzila alayya. Aku berpuasa pada hari Isnin sebab apa? Pada hari itu aku dilahirkan. Nabi jawab.
Nabi boleh tak puasa hari Selasa? Boleh. Nabi boleh tak puasa pada hari Ahad? Boleh. Tapi setiap minggu, hampir setiap minggu, Nabi puasa hari Isnin. Sebab apa? Nabi kata tu hari lahir aku. Dengan makna kata, Nabi ingat hari lahir dia, Nabi sambut hari lahir dia dengan berpuasa. Dalam persyariatan kita, yang penting tujuan dia terakhir ialah gembira dengan kelahiran. Cara nak menyambut kegembiraan tu terserahlah macam mana. Nabi nak menyambut kelahiran dia dengan berpuasa. Berpuasa. Sahabat nak menyambut kegembiraan kelahiran Nabi, banyak yang menguntaikan syair-syair puji Nabi. Ada yang nak menyambut kegembiraan dengan Nabi lahir dengan memberi hadiah pada Nabi. Macam-macam. Bagi pakaian ke, bagi ridak ke, bagi rumah, bagi tanah. Mana kata, kita nak menyambut hari Maulidur Rasul SAW, cara sambutan terserah. Selagi tak keluar syariat, yang penting semua ni nak memberikan kegembiraan. Nak berarak tak ada masalah. Nak kawat tak ada masalah. Nak buat pentomen lakonan macam zaman sahabat agar ada kesan pada kita, tak ada masalah. Nak buat filem tak ada masalah. Nak buat Maulidur Rasul qasidah tak ada masalah. Nak buat ceramah Maulidur Rasul tak ada masalah. Semua tu ialah salah satu jalan daripada nak sampai menuju kepada kegembiraan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi lah, Nabi baru lahir. Bila Nabi SAW lahir dalam keadaan dah berkhitan, dalam keadaan tak ada darah, dalam keadaan tali pusat dah dipotongkan, dalam keadaan menghadap kiblat. Uish, hebat. Tak ada lagi di dunia ni orang lahir macam tu. Tak ada seseorang di dunia ni lahir macam tu. Hanya Nabi Muhammad SAW. Mak tak sakit, lahirkan anak. Bila lahirnya Nabi SAW, disebutkan pada waktu tu api Majusi yang menjadi sembahan kaum-kaum Majusi selama 1000 tahun tak pernah terpadam. Lahirnya Nabi terus terpadam api yang disembah oleh Majusi selama 1000 tahun tak pernah terpadam. Hebat, hebat. Yang kedua, lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, Istana Kisra. Istana Kisra ni jauh. Lebih kurang ada 14, ada riwayat 114 batang istana yang menegakkan istana. Lahir-lahir Nabi hancur, runtuh habis semua. Batang-batang tiang istana di Kisra pada waktu itu. Lahirnya Nabi SAW berubah hukum alam. Alam pada zaman Nabi semua berubah. Berhala yang berada di Kaabah pada waktu itu disaksikan Abdul Muttalib. Sebab waktu Nabi lahir, Abdul Muttalib duduk di luar rumah. Sebab rumah Nabi semua dekat dengan Kaabah. Dulu Kaabah ada 300 lebih berhala duduk di kawasan Kaabah. Bila lahir Nabi Muhammad, Abdul Muttalib tengok depan mata dia, semua berhala runtuh dan jatuh, tersungkur dan bersujud. Jatuh bersujud, seolah-olah bersujud pada Allah Ta'ala, nak memuliakan Nabi SAW. Kaabah hancur habis, jatuh. Kaum penduduk Mekah pada waktu itu terkejut. Apakah yang berlaku? Malapetaka apa yang berlaku ni? Itu tanda-tanda bila Nabi dah lahir. Budak kecil baru lahir dah macam tu, mengubah hukum alam. Kemudian disebutkan lagi, pada waktu tu mula Allah Ta'ala menghijabkan para jin untuk naik ke langit. Sebelum ni, geng-geng Tok Bomo orang yang banyak main jin ni, mereka dapat ilmu-ilmu daripada jin. Apabila jin tu dia buat apa? Jin selalu naik ke langit. Naik ke langit, duk dengar perbualan malaikat. Malaikat duk sembang apa yang Allah Ta'ala nak buat, qadar yang berlaku. Jin pergi dengar, dan dia turun bagi tahu dekat hamba-hamba Allah Ta'ala yang musyrik ni. Seolah-olah mereka pandai ahli nujum lah. Macam nujum 4 belalang. Nujum 4 belalang tu bukanlah kata betul sangat, kebetulan belaka tu. Nujum 4 belalang kebetulan noh, tapi kebetulan kira hebat dah. Kebetulan belaka, teka-teka betul dia. Tapi nujum yang berlaku pada zaman Nabi SAW, bila lahir Nabi Muhammad, terus dihijabkan. Jin naik atas tak boleh, kena sambak pula tu dengan peti dan kilat. Tak ada habis dah, tak dengar maklumat. Stres, jin pun stres. Jin iblis stres. Dalam kitab sebut, dia kata, dalam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, dia kata, anna iblis ranna abba rannat
arba'aranat. Dalam kita sebut ada 4 situasi yang jin dan iblis ni dia dalam keadaan memerontak, stres. Dia dalam keadaan macam tengah marah sebab disekat sesuatu. Ada 4 perkara. Pertama, hina lu'ina. Pertama, tak kala iblis ni dilaknat oleh Allah Taala. Kan iblis ni guru pada malaikat. Bila dia takabur, Allah Taala laknat dia. Bila keluar perintah Allah Taala laknat, waktu itulah iblis pada waktu dalam keadaan memerontak. Yang kedua, sewaktu sewaktu diturunkan, dijatuhkan dari ke bumi. Kira dilaknat, diturunkan di bumi, mereka memerontak. Yang ketiga, hina wulidan Nabi SAW. Tak kala Nabi keluar, Nabi lahir, waktu tu habis stres, habis dah jin malaikat lah, iblis pada waktu tu. Kerana mereka tahu mai Nabi Muhammad, habis hukum alam ni berubah. Mereka dah tak bebas dah untuk buat sesuka hati nak. Dan yang terakhir, sewaktu diturunkan surah Al-Fatihah. Bila diturunkan surah Al-Fatihah, manakala iblis-iblis ni pun dalam keadaan memerontak kerana dia pun tak suka. Bila turunnya surah Al-Fatihah ini, banyak benda-benda yang menyekat kegiatan-kegiatan para iblis, terutamanya nak merasuk orang. Baik. Lahirnya Nabi SAW, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kemudian disebutkan waktu kecil Nabi ni, dalam kitab sebut Nabi Muhammad SAW diumpamakan satu hari Nabi seperti 1 bulan manusia biasa. Itu hebat dan istimewa Nabi Muhammad. Umur Nabi bersatu hari, tapi macam 1 bulan. Kalau Nabi umur seminggu lah kita kata, Nabi berumur seminggu, seperti umur 7 bulan. 7 bulan ni, anak kalau 7 bulan dah boleh merangkak lah. Mana kata Nabi umur seminggu dah merangkak lah. 1 hari macam sebulan, 10 hari macam sudah payah orang matematik lah. Payah lah matematik ni. 1 hari macam sebulan, 10 hari macam 10 bulan, 12 hari macam setahun lah. 12 hari Nabi macam setahun. Mana kata 12, 24, 36. Dengan mana kata sebulan Nabi dah macam 3 tahun. Kira sendiri sampai ke atas. Nabi Muhammad usia dia dalam setahun 2 tahun boleh berlari berjalan. Cakap macam orang tua lah. Tu Nabi SAW. Hebat. Jangan kita anggap Nabi ni budak kecil macam baby-baby kita. Dah. Memang Muhammadun basyarun lakal basyar. Muhammad memang orang manusia, tapi bukan macam manusia biasa. Cuma yang biasa tu ialah apa? Makan minum dia sama macam kita, pakaian sama macam kita tu. Tapi sifat Nabi tu tak macam kita langsung. Jangan sesekali kita menyamakan Nabi Muhammad dengan orang lain. Antara peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi kecil lagi, kira umur seminggu ni, cerita umur Nabi seminggu. Lepas menyusukan Nabi, Siti Aminah, susu Siti Aminah makin berkurang. Maka waktu tu Siti Aminah dia buat iklan untuk nak cari ibu susuan. Bila iklankan, semua pakai tak mau. Sebab apa? Dia iklankan tanpa upah. Siapa nak ambil? Zaman-zaman tu pun kalau nak buat satu pekerjaan tanpa upah, orang tak mau. Tambah-tambah zaman law. Tolong ni Zat, buat kerja ni Zat. Berapa ringgit? Tak ada ringgit, tak tobat tak buat kerja. Zaman law semua kira duit. Sama zaman Siti Aminah. Isytiharkan siapa sudi menjadi ibu susuan pada anak saya. Orang pun tak tahu siapa Nabi Muhammad pada waktu tu. Dia anggap kanak-kanak bayi lah. Tiba-tiba mai Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni pada waktu tu dia dah ada anak kecil. Anak kecil dia lahir. Masalah dia Halimatus Sa'diyah ni pun tak ada susu. Selama lebih kurang seminggu menyusukan anak tak ada susu. Bayangkan seminggu anak menangis kelaparan. Baby kecil kalau tak kata sehari lah, lahir-lahir tu kalau tak minum susu ibu, menangis dahaga dapat. Yang ni seminggu tak menyusu. Halimatus Sa'diyah tak ada susu. Anak menangis malam-malam tak tidur. Bila dengar Siti Aminah isytiharkan, Allah Ta'ala bagi ilham pada dia. Dia tak ada duit. Dia kata mudah-mudahan, mana tahu kot budak tu berkat, ambil pilah menjadi ibu susuan.
Ambil jadi ibu susuan. Pegang saja Nabi SAW, terus bertambah susu di dada dia. Masya Allah, hadza waladul barakah. Dia terus tak kata, ni walad, ni budak berkat. Budak berkat. Bukan nama dia berkat lah. Ada berkat pada budak ni. Nabi SAW menyusu di bahagian kanan Halimatus Sa'diyah. Bila nak tukar menyusu belah kiri, Nabi Muhammad tak mau. Nak menyusu belah kanan. Nak kena belah kiri, dia tak mau. Nak menyusu belah kanan. Pelik Halimatus Sa'diyah. Lama kelamaan baru dia tahu, ini budak berkat, tak macam budak lain. Rupa-rupanya Nabi bagi isyarat. Yang belah kanan yang aku, yang kiri itu untuk anak hang yang kelaparan nak tidur malam. Nabi kecil lagi. Habis menyusu Nabi Muhammad, balik ke rumah, dia bagi pada anak dia yang seminggu lapak tak minum susu. Dalam kitab sebut, punya dahaga ni, dia minum susu sampai kenyang. Disebutkan lepas minum tu terus tidur sepanjang malam. Kekenyangan. Seminggu tak minum susu. Dalam masa yang sama, suami Halimatus Sa'diyah ini ialah pengembala unta. Cerita dia, Halimatus Sa'diyah orang susah. Lahir anak tak ada susu. Suami gembala unta nak perah susu unta, nak jual untuk tanggungan rezeki anak. Unta tak ada susu. Tapi tiba-tiba pada hari di mana Halimatus Sa'diyah menyusu Nabi Muhammad, suami dia pergi ke tempat gembala unta, tengok-tengok unta dia tak ada. Mana unta aku? Tak ada. Yang ada unta gemuk-gemuk. Dia cari unta dia yang kuih, tak ada. Semua unta gemuk. Dia tanya orang, di mana unta saya? Siapa ambil unta saya? Dia kata tak ada. Unta hang dekat tempat tu. Rupa-rupanya berkat Nabi Muhammad bukan pada diri Halimatus Sa'diyah, tapi menambah dan menggemukkan unta yang digembalai oleh suami Halimatus Sa'diyah. Banyak susu. Bukan sahaja banyak susu, ni berkat Nabi ni. Waktu kecil, dia perah susu tak pernah habis sepanjang hidup dia. Berkat ada pada Halimatus Sa'diyah. Ada berkat ada pada unta suaminya Halimatus Sa'diyah. Suami balik rumah nak cerita dekat isteri. Isteri balik rumah nak cerita kat suami. Pakai nak cerita. Bila setelah saya nak cerita, abang dulu, dah sayang dulu. Lebih kurang lagu tu lah. Anti awal lah. Macam tu lah. Lala anta la awal. Cerita Halimatus Sa'diyah, abang, saya tadi pergi cari anak susuan. Ini walad barakah. Budak ni sangat berkat. Pegang-pegang susu penuh, bagi anak minum, terus kenyang. Abang dia kata, ya Allah, apa hang cerita? Berlaku kat abang juga. Abang cari unta kita, tengok semua gemuk, susu banyak. Masya Allah, ni berkat. Budak ni sangat berkat. Lepas pada itulah dia menjaga Nabi SAW dengan penuh kasih sayang. Nabi kecil lagi pun dah memberi keberkatan pada semua masyarakat pada zaman dia. Jadi hebatlah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Nak cerita Nabi lahir daripada kecil sampai ke besar memang tak cukup satu malam. Ni baru cerita Nabi lahir sampai umur seminggu. Dari Nabi lahir baru umur seminggu. Dalam seminggu tu banyak lagi cerita. Bukan berlaku pada Halimatus Sa'diyah ya. Berlaku pada mak dia, berlaku pada Abi Talib, berlaku pada Abdul Muttalib, berlaku pada sahabat-sahabat yang lain. Banyak. Nabi kecil lagi, tak lahir lagi. Jadi kita ambil lebih kurang masa dalam 10 ke 15 minit nak cerita sedikit apa keistimewaan Nabi SAW yang tak sama dengan manusia biasa. Ada 10 keistimewaan Nabi yang tak ada berlaku pada orang lain. Tak berlaku pada masyarakat di mana-mana pun. Nak kata beza hebat Nabi SAW. 10 keistimewaan Nabi ni ada disusukan dalam syair qasidah yang dikarangkan oleh ulama Nusantara kita. Syekh Nawawi Al-Bantani daripada Banten, Indonesia. Ini ulama sangat terkenal. Dia sebut yang pertama, lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada. Pertama, Nabi Muhammad dalam sepanjang hidup dia tak pernah mimpi ihtilam. Tak pernah langsung mimpi ihtilam. Mimpi ihtilam tu macam mana? Mimpi pada waktu malam lah. Tak pernah langsung mimpi. Nak kata Allah tak nak jaga. Sebab apa? Al-ihtilam minasyaitan. Antara dalil lah. Kerana mimpi lagu tu kadang mainan syaitan. Nabi tak pernah diganggu oleh syaitan. Yang pertama, Nabi tak pernah langsung mimpi sehingga berihtilam.
Kedua, wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Nabi tak pernah menguap. Yang kedua, Nabi Muhammad daripada lahir sampai meninggal dunia tak pernah menguap. Okey, kalau kita baca syama'il Nabi, kita kena letak martabat Nabi ni daripada martabat kedua ke martabat yang ketiga tinggi. Maksudnya macam mana? Kita baca syair, dia sebut Nabi Muhammad tak pernah menguap. Uish, hebat. Kita tak tinggi lagi. Bila kata tak pernah menguap, dengan mana kata tak pernah mengantuk. Sebab mengantuk itu yang bawa pada menguap, betul tak? Bila kata tak menguap, mana tak mengantuk langsung. Nak kata tinggi martabat Nabi ni bukan kata Nabi ni tak mengantuk. Kalau kata tak mengantuk tak apa, kira hebat. Ni bila kata tak menguap, memang confirm tak mengantuk. Itu kita nak letak martabat Nabi tinggi lagi. Dalam kita sebut Nabi tak pernah menguap, dengan mana kata apa? Mengantuk lagi. Kita tak usah duk cerita. Tengah mengajar lagu ni pun ada yang tidur. Contohlah. Tak ada lah kot. Sebab tu kata kalau nak tidur boleh. Saya duk ajak dah. Baca doa tidur kan. Bismikallahumma wa amut. Dengan nama Allah Ta'ala yang mematikan. Supaya tidur buka-buka mata duduk tempat lain. Baik. Yang kedua, yang ketiga dia binatang yang hidup pada zaman Nabi semua nak menghampiri Nabi. Tak kira binatang liar, binatang jinak, binatang karnivor, omnivor, herbivor. Tak kira mana-mana binatang, kalau dari jauh nampak Nabi Muhammad semua nak terpuas Nabi. Terhebat Nabi SAW. Tapi kita jangan letak setakat tu. Macam saya beritahu, martabat Nabi tak tinggi lagi. Dengan makna kata binatang nak menghampiri Nabi bukan setakat tu ya. Bila mai jumpa Nabi dan memberi salam pada Nabi SAW. Binatang-binatang ni kalau lari, kalau menghampiri orang kira hebat. Tapi nak hebat lagi Nabi Muhammad, binatang menghampiri Nabi dan berasak-asak siapa dulu bagi salam dekat Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagu tu. Binatang ni pakai anak mai. Pakai anak mai bagi salam pada Nabi SAW. Banyak cerita lah. Saya baca lagu tu dulu sebab setiap satu ni ada syarahan dia. Peristiwa Nabi kami mai sujud, unta yang mengawan tak dengar kata sahabat mai sujud, cerita dia panjang. Cuma ni secara umum dulu. Yang keempat, keistimewaan Nabi SAW, Zubabatun abada fi jismihil hasani. Lalat tak pernah hinggap pun di tubuh badan Nabi SAW. Lalat tak pernah hinggap. Dengan mana kata? Lalat pun tahu diri Nabi ni mulia. Binatang pun tahu diri Nabi ni mulia. Bahkan ulama mensyarahkan, bukan sekadar lalat, binatang-binatang kecil pun tak berada di tubuh badan Nabi SAW. Yakni apa? Nyamuk, unggah, semua tak berani nak gigit Nabi SAW sebab dia tahu ini orang yang mulia. Lalat tak mai kira hebat. Tapi biasa orang kalau tak mai lalat pun nyamuk duk mai ke. Nabi ni bukan sekat lalat, nyamuk semua pun tak mai. Kita memang beza. Kita kan bukan lalat tak mai. Di mana kita, di situ ada lalat. Habis dah pakai perfume macam-macam. Kerana perfume lain, ni yang lain, ni beli kat Amerika, ni beli kat Mekah, ni beli kat Yaman. Macam-macam letak. Makin letak makin banyak lalat. Tak tahu nak kata apa. Macam kami duduk di Yaman. Kalau negara Arab ni, negara dia panah. Bila negara panah, di situ banyak lalat duk mai. Lalat ni dia suka main time musim panah. Bayangkan, tengah panah, di Yaman kedai elektrik tak ada, kipas tak pusing. Kita nak tutup kepala dengan selimut hangat, nak buat lagu mana? Buka, lalat main hidung dengan telinga. Tutup, hangat. Memang duk bergaduh dengan lalat. Jadi nak kata wangi Nabi SAW, wangi semula jadi nah. Nabi ni pakai minyak atar bukan kerana Nabi tu tak wangi, tapi nak biar umat ikut dapat sunnah. Nabi dah wangi asli. Macam celak. Nabi pakai celak bukan kerana Nabi nak mencantikkan mata, tapi Nabi dah cantik dah mata dia kerana memang Nabi ni digelar sebagai makhulul ain. Orang yang dah bercelak. Kalau kita tengok muka Nabi ni muka dia memang dah bercelak daripada asal. Cuma Nabi pakai sebab apa? Umat dan sahabat nak ikut dapat sunnah pahala.
Kemudian disebutkan lagi biqalfihi ka'amamin ru'yatan thabatat. Apa yang Nabi tengok di depan sama yang Nabi tengok di belakang. Dengan makna kata Nabi punya belakang Nabi nampak seperti Nabi tengok di depan. Hebat. Itulah Nabi SAW. Apa yang nampak di belakang seperti mana nampak di depan. Tu pun hebat dah. Kalau kita tak martabat yang tinggi lagi, Nabi melihat di depan pun tak sama macam kita manusia lihat. Kita duduk depan, letaklah depan sikit, tak dalam 100 meter tak nampak lah. Nabi ni depan Nabi, selentang, selembar yang luas boleh nampak di depan Nabi. Mana kata depan Nabi pun macam tu, belakang Nabi pun macam tu. Nah, sebab tu dalam setiap peperangan Nabi tak pernah kalah. Apa yang mai kat belakang Nabi tahu. Wala yura athru baulin minhu fi alani. Yang mana keluar najis kecil, najis besar, bila Nabi buang air kecil, Nabi buang air besar, tidak ada kesan di dunia ini. Kerana apa? Kerana bumi menelan. Bumi menelan air kencing dan najis Nabi SAW. Sebab itulah bila masa Nabi nak buang air kecil ataupun air besar, tak ada langsung kesan walaupun satu. Nah, tak sama macam kita. Kita tengok dia kita memang tak sama langsung. RNR mana tanah bau sangat-sangat wangi. Wangi ke tak perfume ah. Tak letak perfume, bau sama. Tengok. Masjid surau alhamdulillah kot. Terapi masjid lama-lama yang surau tak menjaga. Bau dia tak boleh cerita. Bau tu sebelum masuk pakai kasturi. Keluar tu perfume boleh tu kena pakai kasturi balik. Nampak tak? Itu Nabi SAW tidak ada kesan pada Nabi SAW. Baik, sikit lagi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Hati Nabi tak pernah tidur dan mata Nabi tak pernah mengantuk. Yang ni hati Nabi tak pernah tidur nah. Hati Nabi ni hidup dan jaga daripada Nabi lahir sampai Nabi meninggal dunia. Sebab itulah kalau Nabi pejam mata pun hanya pejam mata, hati dia hidup berzikir pada Allah Ta'ala. Kita pejam mata, hati pun pejam lah. Pejam mata, pejam hati, panggil apa? Tidur mati. Ya lah tu. Nabi Muhammad pejam mata, hati tak pernah pejam. Hati celik lah. Dengan makna kata, Nabi-Nabi kalau tidur, buka mata, tak ambil wudu, boleh nak semayang, tak ada masalah. Sebab apa? Nabi tidur bukan macam tidur, hanya tutup mata rehat sahaja. Nah, dengan duk kiyah kita dengan Nabi. Indal wiladati sifya dha bimukhtatani. Nabi lahir dah berkhitan. Itu antara khususiat Nabi lah. Dah cerita dah tadi. Nabi lahir dah berkhitan. Ada 17 Nabi nah. Ada 17 Nabi lahir dah berkhitan. Bukan Nabi Muhammad SAW seorang lah. Banyak lagi antara Nabi-Nabi lahir ni dah berkhitan. Cuma nak cerita salah satu daripada mereka, Nabi Muhammad SAW lahir dah berkhitan. Nabi Ibrahim, manusia pertama yang disyariatkan untuk berkhitan. Kena beza nah. Nabi pertama yang disyariatkan untuk berkhitan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi yang lahir dah berkhitan, itu lain. Banyak antara 14 orang. Nah, masalah khitan ni dia panjang lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Tapi main mazhab lain tak wajib. Sebab tu jangan kita ni sangat. Bab khitan ni mazhab kita yang wajib. Lelaki dan perempuan wajib berkhitan. Tapi mazhab Hanafi kalau tak silap tak wajib pun, hanya sunat. Sebab tu ada daripada kalangan mereka tak berkhitan. Orang yang tak berkhitan pada mazhab lain lebih susah berbanding orang yang berkhitan pada mazhab kita. Sebab apa? Mereka nak menyucikan diri mereka bila buang air lebih susah berbanding orang yang berkhitan. Walaupun dalam mazhab kita wajib berkhitan, ada orang umur 60 tahun tak khitan, dia ada tak? Ada tak? Orang umur 60 tahun duduk di Malaysia tak khitan, dia ada tak? Ataupun umur 50 tahun tak berkhitan, ada? Takut? Takut. Takut hilang. Contohlah. Yang biasanya ialah orang yang belum masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam, orang-orang asli bos semua baru mengucap kalimah syahadah, wajiblah dia kena berkhitan. Tak kira. Jadi berkhitan ni wajib bukan pada budak. Yang tua-tua tak wajib khitan dah. Tak boleh. Tak kira kecil ke besar, umur 68 tahun baru masuk Islam, wajib kena berkhitan. Wajib pada zaman kita.
Kemudian yang terakhirlah, dia ada 10 penuang, ada banyak lagi, cuma kita ambil lah yang terakhir. Nabi SAW tidak ada bayang-bayang. Nabi Muhammad manusia yang di dunia ini saja yang tidak ada bayang-bayang. Mana kata apa? Duduk di bawah matahari tak ada bayang. Duduk di bawah lampu tak ada bayang. Kerana apa Nabi tak ada bayang? Kerana disebutkan juga Nabi Muhammad SAW ialah nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Peristiwa berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Suatu nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Bila musafir dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar duduk depan, duduk belakang, kiri kanan nak jaga Nabi. Yang peliknya, dia tengok Nabi tak ada bayang. Tengok atas ada awan. Sebab awan mengendarai Nabi. Bila awan tak ada, dia tengok atas Nabi pun tak ada bayang-bayang. Makna kata inilah khususiat Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit perkongsian pada malam ni. Kita hanya ambil bulan ni sajalah. Dan bulan Rabiul Awal pun tak habis lagi. Kita ceritakan jugalah benda-benda yang berkaitan dengan detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan macam mana Nabi lahir dan apa yang berlaku pada Nabi lepas Nabi lahir sikit, dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkanlah ilmu kita, kasih sayang kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan memperbanyakkan selawatlah pada Nabi Muhammad. Tak ada jalan lain. Nak masuk syurga kena lalu Nabi Muhammad. Ada tarikat-tarikat yang susah, depa kata apa? Lalu Muhammad payah. Ada jalan tengah, kita tak berjalan tengah, nak directly. English. Directly. I want go to the heaven. Heaven, apa nama Allah? Syurga. Dia dengan Allah Ta'ala tu tak lalu Nabi Muhammad. Tak boleh. Kita nak berzikir ke, nak apa ke, direct dengan Tuhan, Tuhan tolak tak terima. Kena jumpa Nabi Muhammad dulu. Dengan mana kata apa? Kena ikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana syariat tak ikut Nabi Muhammad, terus nak sampai kepada Allah, takkan sesekali boleh masuk ke dalam syurga. Hati-hati. Tak malu banyak ajaran. Macam-macam fahaman. Fahaman cepat masuk ke syurga. Fahaman jihad masuk syurga dah. Orang kita pergi ke luar negara nak berjihad, apply nama di internet, jihad syurga, jihad syurga lagu tu. Pegang pedang pun tak pandai, pistol pun tak kerti, wuduk pun tak betul, mayang pun tak pandai, terus pergi berjihad. Akhirnya pergi ke luar negara. Ramai bukan sahabat-sahabat kita, kita tahu depa ni pergi, kita tahu ada maklumat depa bagi tahu. Pergi perang, syahid. Syahid tak, bukan syahid itu bukan syahid. Syahid ni bila dalam keadaan dia ada syarat-syarat dan nak jadi syahid. Orang yang keluar pergi luar negara, pergi berperang, mati tu tak syahid sebab apa? Lawan sama-sama Islam. Beza fahaman je pun. Beza akidah je pun, tapi semua Islam ucap. Mati, jangan, tu bukan orang syahid. Tu fitnah yang paling besar pada kita. Hati-hatilah. Malam-malam pun macam-macam lah. Semayang 3 waktu, nak cepat. Semayang tak payah tutup aurat yang sangat, macam-macam. Jadi mudah-mudahanlah Allah Ta'ala menjaga kita semua pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bersambung balik jika ada rezeki pada bulan hadapan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shaghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.